Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sharifah Nur Aziah binti Syed Ali dari Sekolah Kebangsaan Sena Perlis. Hari ini saya akan membentangkan inovasi saya, penggunaan jam fasa-fasa bulan untuk meningkatkan penguasaan konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari dan bentuk-bentuk bulan ataupun fasa-fasa bulan di kalangan murid tahun 5. Bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan inovasi ini adalah berdasarkan pengalaman saya semasa mengajar murid-murid tahun 5 khususnya untuk topik fasa-fasa bulan ini, di mana saya mendapati murid-murid menghadapi masalah dalam menguasai konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari. Selain itu, mereka juga mengalami kekeliruan dalam mengingat arah pergerakan bulan, iaitu mengikut lawan jam, dan mengingat turutan fasa-fasa bulan dengan betul. Sehubungan itu, saya telah mencipta satu inovasi yang saya namakan sebagai jam fasa-fasa bulan ini. Tujuannya, pertama, untuk meningkatkan penguasaan konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari. Yang kedua, membantu murid-murid saya mengingat bentuk fasa-fasa bulan dengan betul bermula daripada awal bulan sehingga ke akhir bulan. Seterusnya, ia juga sebagai bahan bantu mengajar alternatif yang akan memudahkan guru-guru sains untuk proses PDPC bagi topik fasa-fasa bulan melalui amalan PAK 21 yang berpusatkan murid. Dan seterusnya, inovasi ini juga diharapkan dapat memudahkan guru untuk membuat pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dengan menggunakannya. Jadi untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan inovasi saya ini, saya telah mengambil satu kelas sebagai subjek saya, iaitu murid yang saya ajar sendiri, iaitu murid tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Sena yang terdiri daripada 14 orang murid lelaki serta 17 orang murid perempuan. Jadi keseluruhannya berjumlah 31 orang murid. Ciri-ciri yang terdapat pada jam fasa-fasa bulan saya, yang pertama ialah jarum jam fasa-fasa bulan ini boleh dilaraskan seperti jam. Bentuknya memang seperti jam, di mana murid dapat melaraskan jarum-jarum jam tersebut seperti jam biasa itu. Dan di setiap jam itu, kalau kita tengok jam yang biasa itu, dia ada nombor. Tetapi untuk jam fasa-fasa bulan ini, di penghujungnya terdapat bentuk-bentuk bulan yang pelbagai. Jadi, bentuk-bentuk bulan itu juga boleh diputarkan dan dilaraskan semasa aktiviti menyusun fasa-fasa bulan mengikut turutan yang betul di dalam kelas. Selain itu, platform jam fasa-fasa bulan juga adalah mudah alih, di mana untuk mengubah posisi matahari. Seperti yang kita sedia maklum, matahari memang tidak bergerak. Tetapi, di dalam sesetengah kertas latihan, ujian, kuis, dia letakkan posisi matahari itu kadang-kadang di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri. Di mana kita tahu ia adalah disebabkan oleh peredaran bumi dan bulan mengelilingi matahari. Kadang-kadang bulan dengan bumi berada di sebelah kiri, kadang-kadang ia berada di sebelah kanan. Sehubungan itu, bentuk-bentuk bulan ataupun fasa-fasa bulan ini berbeza. Maka, murid dikehendaki menyusun berdasarkan kedudukan matahari tersebut. Justru itulah sebabnya saya menghasilkan satu jam fasa-fasa bulan yang mana platform jamnya itu boleh dialihkan. Dan seterusnya, saya menggunakan bahan-bahan yang lestari seperti bahan guna semula dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menghasilkan jam fasa-fasa bulan ini, seperti cardboard, kertas warna dan klip kertas. Bagaimana saya menggunakan jam fasa-fasa bulan ini di dalam PDPC saya?
saya menggunakan pendekatan. Yang pertama, sebelum masuk ke kelas, saya telah menyediakan satu video tutorial untuk ditonton oleh murid yang mana saya telah muat naikkan di dalam laman YouTube. Ini adalah pendekatan flip classroom ataupun pendekatan kelas berbalik. Murid akan belajar tentang konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari serta cara melukis fasa-fasa bulan dengan betul sebelum mereka masuk ke kelas untuk PDPC. Seterusnya, apabila di dalam kelas, saya mengadakan ujian pra terlebih dahulu untuk menguji sejauh mana kefahaman murid sebelum kita laksanakan PDPC. Dan selepas itu, saya menggunakan pendekatan PAK21 melalui kaedah 1-2 group flow di mana murid dikehendaki menghasilkan jam fasa-fasa bulan mereka secara individu terlebih dahulu. Seterusnya, membandingkan dan membincangkan hasil kerja mereka dengan rakan ataupun pasangan mereka. Dan seterusnya, bekerja secara berkumpulan dalam 3 atau 4 orang untuk menghasilkan 1 jam fasa-fasa bulan mereka untuk dibentangkan di hadapan kelas. Dan melalui pembentangan tersebut, di mana kita fokuskan tentang penerangan murid terhadap konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari serta turutan fasa-fasa bulan yang betul. Okey, jadi di sini selepas saja pembentangan, kita akan membuat rumusan, membuat kesimpulan, penerangan pengukuhan, latihan pengukuhan dan akhir sekali saya telah mengadakan ujian pasca untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan inovasi jam fasa-fasa bulan ini di dalam PDPC saya. Sekarang kita di dalam kemelut COVID-19 di mana kita melaksanakan PDPR di rumah. Sehubungan itu saya telah mengubah suai penggunaan inovasi jam fasa-fasa bulan ini bersesuaian dengan PDPR. Jadi sepanjang PDPR ini, bagaimana saya menggunakan inovasi ini? Seperti biasa, tadi pertama sekali saya gunakan pendekatan flip classroom di mana murid menonton video tutorial tentang fasa-fasa bulan. Dan selepas itu, saya memuat naikkan tugasan di dalam portal Delima ataupun Google Classroom. Dan murid dikehendaki menghasilkan jam fasa-fasa bulan itu secara individu di rumah masing-masing dan menghasilkan video pembentangan. Dan melalui video itu saya akan menjalankan pentaksiran bilik darjah dan merekodkannya di dalam Google Classroom tersebut. Bagaimana saya mengetahui impak dan keberkesanan inovasi? Seperti yang dipaparkan, ini adalah analisis perbandingan antara ujian pra dan ujian pasca yang telah saya lakukan terhadap 31 orang murid 5 bestari. Di mana terdapat 5 soalan yang sama untuk ujian pra dan ujian pasca. Dan apa yang kita dapat lihat di sini, terdapat peningkatan bilangan murid yang berjaya menjawab dengan betul untuk setiap soalan. Bermula daripada soalan 1 hingga soalan 5. Soalan-soalan ini memfokuskan tentang target ataupun tujuan inovasi ini dijalankan. Yang pertama adalah tentang peredaran bulan mengelilingi matahari, kenapa berlakunya fasa-fasa bulan serta turutan fasa-fasa bulan yang betul bermula daripada awal bulan hingga ke akhir bulan. Dan secara keseluruhannya, terdapat peningkatan sebanyak 64.5% di dalam ujian pasca, menunjukkan peningkatan selepas PDPC dijalankan menggunakan inovasi jam fasa-fasa bulan. Justru itu kesimpulannya, inovasi jam fasa-fasa bulan ini berjaya meningkatkan penguasaan fakta dan konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari di kalangan murid tahun 5. Kedua, murid juga dapat menyusun fasa-fasa bulan dengan betul berdasarkan kedudukan matahari. Yang ketiga, guru juga dapat melaksanakan PDPC PAK21 secara efektif iaitu berpusatkan murid.
Dan yang keempat, guru juga dapat membuat pentaksiran bilik darjah dengan lebih efisien. Cabaran penggunaan. Saya fokuskan cabaran penggunaan inovasi jam fasa-fasa bulan ini sepanjang COVID-19. Situasi kita sepanjang COVID-19 ini, sama ada di rumah ataupun di sekolah, cabaran yang pertama adalah semasa PDPC di sekolah adalah untuk mengelakkan kontak ataupun sentuhan di antara murid, semasa kita adakan aktiviti berkumpulan. Ini adalah satu cabaran yang sangat sukar, tetapi itulah dia. Dan yang kedua, cabarannya adalah untuk menggunakan jam fasa-fasa bulan ini secara optimum dan efektif semasa PDPR. Jadi, apakah kaedah penyelesaian yang telah saya fikirkan? Yang pertama, untuk meminimumkan ataupun untuk mengelakkan kontak ataupun sentuhan di antara murid, tetapi dengan kita masih mampu untuk mengaplikasikan pendekatan PAK21 di dalam kelas, saya menyediakan jam fasa-fasa bulan ini dalam bentuk kit mini. Kit mini jam fasa-fasa bulan untuk aktiviti sama ada secara individu ataupun berpasangan. Dan jika ianya dijalankan secara berkumpulan pun, kita boleh jalankan secara kumpulan yang kecil, mungkin dalam 3 atau 4 orang sahaja. Dan seterusnya, untuk menyelesaikan cabaran ataupun masalah semasa PDPR, saya juga menyediakan template jam fasa-fasa bulan, khususnya untuk pembelajaran berasaskan projek ataupun project based learning. Jadi, apabila saya memuat naik tugasan, saya juga turut melampirkan template jam fasa-fasa bulan untuk murid cetak, gunting dan hasilkan jam fasa-fasa bulan mereka itu sendiri, dan seterusnya menyediakan atau menghasilkan video pembentangan. Rumusannya, inovasi jam fasa-fasa bulan ini, penggunaannya berjaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap konsep peredaran bulan mengelilingi bumi dan matahari. Yang kedua, ia juga berjaya membantu murid untuk mengingat turutan fasa-fasa bulan dengan betul, yang mana kita panggil sebagai learn by doing. Dengan menjalankan projek tersebut, murid secara personal ataupun individunya berjaya mengingat turutan fasa-fasa bulan dengan betul. Seterusnya, ia juga berfungsi sebagai alternatif kepada bahan bantu mengajar untuk guru sains dalam menjalankan PDPC PAK21 dan juga PDPR dengan berkesan. Dan akhir sekali, guru juga dapat melaksanakan PDPD ataupun pentaksiran bilik darjah dengan lebih mudah dan efisien. Harapan saya agar inovasi jam fasa-fasa bulan ini dapat diperluaskan penggunaannya bukan saja untuk guru-guru sains saya di sekolah, malahan di seluruh negeri dan juga seluruh Malaysia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.